السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Yang pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kita sama-sama dapat melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita duduk di dalam majlis ilmu yang diberikan gelaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Raudhatun min Riyadil Jannah, taman daripada taman-taman syurga. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan barakah. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirah. Alhamdulillah, kita sekarang ini dinaungi oleh para malaikah Allah. Nama kita disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh para malaikah, yang mana ada kelompok malaikat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepadanya untuk mencari di mana saja majlis ilmu, majlis zikir. Maka apabila mereka mencari, mereka menjumpai majlis itu, lalu mereka khabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bersaksi di hadapan para malaikah yang mana mereka mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini merupakan satu nikmat pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala yang cukup bernilai, yang tidak boleh kita beli dengan wang ringgit kita, tidak boleh diganti dengan kekayaan kita. Kerana berapa ramai orang yang memiliki segala-galanya, tetapi Allah tidak mengizinkan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sama ada untuk menunaikan salat ataupun untuk duduk di dalam majlis ilmu. Tetapi mungkin di kalangan kita biasa sahaja kehidupan kita, tidak seperti mana orang lain yang memiliki kemewahan dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk kita sampai di tempat ini. Alhamdulillah. Sekarang ini kita berada di dalam bulan Rajab. Rata-rata kita mendoakan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan imam sering membaca doa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ini doa yang kita sudah pun bermula untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah panjangkan umur kita untuk kita sempat berada di dalam bulan Ramadan. Salafun salih diceritakan mereka 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka telah pun menyatakan kegembiraan mereka, menzahirkan kegembiraan mereka, tidak sabar untuk mereka berjumpa dengan Ramadan. 6 bulan tuan-tuan dirahmati Allah. Apabila mereka sudah berada di dalam bulan Ramadan, mereka begitu gembira, menzahirkan kegembiraan mereka, syukur mereka apabila mereka sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Maka kita tuan-tuan dirahmati Allah memohon kepada Allah dengan doa yang sering kita baca, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita untuk kita sempat bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Allahumma amin. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, pada malam ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Kita nak bicarakan pada malam ini ayat daripada ayat 86 sehinggalah ayat yang ke-89, yang mana ayat ini mempunyai asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai sebab. Pertemuan dahulu kita pernah bicarakan tentang surah, ayat daripada surah An-Nur, ayat yang membicarakan tentang watak orang-orang munafik. Ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sebabnya ialah Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan watak-watak orang yang digelar sebagai munafiqin ataupun orang yang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam ayat ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin lihat apakah sebab turun ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan ayat yang ke-85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka sesekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di hari akhirat termasuk orang-orang yang sangat rugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman serta mereka telah mengakui bahawa Rasul itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Rasul
dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang ataupun kaum-kaum yang melakukan kezaliman. Mereka itu balasannya ialah bahawasanya laknat Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak diringankan siksa daripada mereka, dan tidak pula mereka diberikan tangguh azab di dalam neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kekafiran itu dan mengadakan perbaikan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah kekafirannya dan memperbaiki dirinya, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu asbabun nuzul ayat ini, dan setelah daripada itu kita akan melihat kepada tafsiran ayat yang telah dibacakan tadi. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan begitu juga dengan Ibnu Hibban dan begitu juga dengan Imam Al-Hakim, bahawasanya ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah salah seorang sahabat yang sangat dikenali alim di dalam bidang tafsir. Ibnu Abbas adalah merupakan sepupu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keilmuannya, kealimannya di dalam tafsir sangat diakui oleh di kalangan para sahabat. Bahkan apabila Ibnu Abbas itu mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran, maka tafsirannya hampir sama dengan, ataupun kita sebut hampir tepat sebagaimana tafsiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, beliau mengatakan bahawasanya turunnya ayat ini, yang mana adalah seorang lelaki daripada Ansar. Turunnya ayat ini tuan-tuan, ada seorang lelaki daripada Ansar yang mana dia memeluk Islam. Ya, asalnya dia sebagai seorang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepadanya. Dia memeluk Islam. Ya, ada di kalangan musyrikin Makkah ataupun penduduk Makkah. Ketika mana dakwah itu telah berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, kemudian disebarkan oleh para sahabat yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramai di kalangan penduduk Makkah beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah dengan penduduk Madinah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di kota Madinah, maka ramai di kalangan mereka yang beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga dirakamkan di dalam sirah, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membina Madinah sebagai negara daulah Islamiyah, maka Islam itu telah sampai ke pelosok dunia. Islam itu telah disebarkan di merata dunia.
ramainya mereka beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dakwah itu telah sampai kepada mereka. Dan begitulah ketika mana berjayanya Fathul Makkah, pembukaan kota Makkah. Pada ketika itu Islam telah tersebar dan Islam telah menjadi kuat. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lelaki Ansar ini asalnya dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendapat hidayah, lalu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan, apabila dia bersama dengan kelompok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia berkawan ataupun dia duduk bersama dengan kumpulannya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu pada ketika itu terjadilah satu peristiwa ataupun satu keadaan yang mana dia keluar daripada agama Islam. Istilahnya tuan-tuan dirahmati Allah, dia murtad, keluar daripada agama Islam, ya, daripada dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membuat satu kenyataan yang mana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluar daripada agama Islam. Baik. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, tuan-tuan dirahmati Allah, selang beberapa hari tuan-tuan, dia menyedari perbuatannya itu telah tersasar sangat jauh. Ya, asalnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan Islam, mengucap kalimah syahadah, ya, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia boleh jadi keluar daripada Islam, dia rasa menyesal. Dia rasa tidak sepatutnya dibuat begitu. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, dia mengutuskan daripada kaumnya untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana keadaan dia sekarang ini. Dia dalam keadaan tidak Islam, dia keluar daripada agama Islam. Maka kalau dia nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah yang dilakukan ataupun apakah yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada dia di atas perbuatan yang telah dia lakukan? Apakah pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, orang yang keluar daripada agama Islam adalah merupakan jenayah yang sangat besar. Ya, apabila dia memeluk Islam, maka dia terikat. Dia tidak boleh keluar semula daripada agama Islam. Pada asalnya kalau dia dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan tidak Islam, maka Islam tidak boleh memaksa dia untuk masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan di dalam agama. Orang Islam tidak boleh memaksa orang yang bukan Islam masuk ke dalam agama Islam, tidak boleh paksa. Tetapi sekiranya kalau dia telah memeluk agama Islam, maka dia tidak boleh sewenang-wenangnya keluar daripada agama Islam. Tidak boleh untuk dia keluar daripada agama Islam, terikat dirinya dengan Islam. Kenapa tuan-tuan? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Tidak ada agama melainkan agama Islam itulah agama yang Allah Subhanahu wa taala terima. Agama Islam adalah agama yang syumul, agama yang sempurna. Innad din 'indallahil Islam. Sesungguhnya innad din, agama Islam itu adalah agama yang
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Maka sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, murtad ini merupakan jenayah yang sangat besar di dalam agama. Maka apabila orang itu murtad, maka hukuman undang-undang Islam perlu dijalankan ke atasnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang menukar agamanya maka hendaklah dibunuh. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukuman bagi mereka yang riddah, mereka yang murtad daripada agama Islam, maka hukuman itu adalah hukuman bunuh. Setelah mana dipujuk, setelah mana diajak untuk kembali kepada Islam, setelah mana diberikan nasihat, setelah mana diberikan pengajaran kepadanya, setelah mana dipujuk, dirayu, sekiranya kalau dia enggan untuk masuk ke dalam agama Islam semula, maka barulah berjalannya hukuman itu ke atas dirinya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lain, baginda mengatakan tidak halal darah seseorang itu kecuali dengan 3 sebab. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. 3 sebab ini darahnya halal untuk ditumpahkan. Selain daripada 3 ini, haram untuk kita menumpahkan darahnya, untuk kita mengalirkan darahnya. Yang pertama, al-thayyibuz zani, orang yang berzina. Orang yang berzina tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang sudah berkahwin, maka hukumannya adalah rejam sampai mati. Ini darah yang halal untuk ditumpahkan. Bagi mereka yang sudah berkahwin lalu mereka melakukan zina, maka hukumannya adalah direjam sampai mati. Adapun orang yang belum berkahwin melakukan zina, Allah Subhanahu wa taala menyebut, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan begitu juga penzina lelaki, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, maka hendaklah kamu rotan, hendaklah kamu pukul akan keduanya itu dengan 100 kali sebatan. Ini bagi orang yang belum berkahwin, apabila dia melakukan dosa zina, maka hukumannya adalah dengan 100 kali sebatan. Baik. Yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan pembunuhan ke atas orang mukmin dengan sengaja, hukumannya ialah qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Orang yang melakukan pembunuhan, qisas ke atasnya apa dia? Bunuh balas bunuh. Ya, bunuh balas bunuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, Allah mengecam perbuatan melakukan pembunuhan ke atas orang mukmin dengan sengaja ini. Allah kata apa dia tuan-tuan? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Ini kecaman yang sangat keras tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesiapa yang membunuh orang mukmin muta'ammida dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, tempatnya ialah di dalam neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka ke atasnya, wa la'anahu, Allah laknat ke atasnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, kami sediakan baginya azab yang sangat dahsyat tuan-tuan. Ini apabila seseorang itu melakukan pembunuhan, maka halal darahnya untuk ditumpahkan.
Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iaitu riddah. Mereka yang keluar daripada agama Islam, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Siapa yang akan melaksanakan hukuman ini? Bukan kita, tuan-tuan. Jangan pula lepas ni kita dengar ada orang murtad, kita ajak dia tak nak kembali kepada Islam, ya, kita cuba ajak dia, kita nasihat kepada dia, kita ambil pisau, kita tikam dia, tuan-tuan dirahmati Allah. Tidak begitu. Hukuman akan dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, hukuman Islam akan dilaksanakan oleh pemerintah, bukan masyarakat awam. Baik, kembali. Maka apabila lelaki ini ingin mendapatkan kepastian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana disebabkan perbuatannya itu keluar daripada agama Islam, jenayah yang besar yang telah dia lakukan, maka ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, turunlah ayat ini, kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh zalimin, sehinggalah ayat yang ke-89 yang telah kita bacakan tadi. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan kepadanya, maka dia memeluk agama Islam semula, tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat, yang mana mereka menyaksikan, ya, mereka menyaksikan ataupun mereka mengakui bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar adalah seorang rasul yang membawa waja'ahumul bayyinat, keterangan-keterangan yang sangat jelas. Apabila dia melihat semula dan dia menyedari perbuatannya itu telah tersasar jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan ayat itu memberikan kepada dirinya satu keinsafan yang mana Allah Subhanahu wa taala menerima, kecuali mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memperbaiki, wa aslihu, untuk memperbaiki dirinya. Allah Subhanahu wa taala boleh menerima. Allah Subhanahu wa taala boleh menerima untuk dia kembali kepada agama Islam. Ya, maka dia memeluk agama Islam, tuan-tuan dirahmati Allah. Dia mengucapkan kalimah syahadah semula sebagai dia memeluk kepada agama Islam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, di dalam tafsir ini juga menyebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir daripada Ikrimah, sesungguhnya ayat ini turun pada Yahya bin, ayat ini turun kepada, diriwayatkan oleh Musaddad bin dalam musnadnya, tuan-tuan dirahmati Allah. Ayat ini yang mana Al-Harith bin Suwaid datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memeluk Islam, kemudian dia kembali kepada kekafiran. Ini disebutkan di dalam riwayat yang lain. Ayat ini turun yang menyatakan, di dalam riwayat yang lain mengatakan bahawasanya ada seorang lelaki namanya Al-Harith bin Suwaid datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memeluk Islam, kemudian dia kembali kepada kekafirannya. Maka setelah daripada itu, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang perbuatannya itu. Maka ayat ini turun, lalu dia memeluk Islam semula, tuan-tuan dirahmati Allah. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah sebab ayat ini turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawapan apabila lelaki Ansar ini, dan begitu juga dengan Al-Harith bin Suwaid,
mereka telah melakukan satu jenayah yang sangat besar, lalu mereka mendapat kesedaran untuk mereka kembali kepada agama Islam. Lalu ayat ini turun menyatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya setelah mana disebabkan penyesalannya, dia telah tersasar jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa alladhina tabu wa aslahu, Allah Subhanahu wa taala terima taubat seseorang hamba. Baik, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita lihat daripada ayat ini tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kita lihat dari sudut tafsir ayat ini tuan-tuan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ada 3 kelompok ataupun 3 golongan. Yang pertama golongan orang mukmin, yang kedua golongan kafir, yang ketiga golongan munafik. Ini saja watak yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat daripada awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan watak orang mukmin itu pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang kelima. Watak orang mukmin itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 watak orang kafir. Dan kemudian ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan watak orang munafik. Pada pertemuan kita dahulu tuan-tuan dirahmati Allah telah disebutkan watak-watak orang munafik ini yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Quran. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala cerita tentang watak munafik ini. Ya, di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan watak orang kafir. Orang kafir ini tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang sentiasa memusuhi Islam. Orang kafir ini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim yang mana mereka ini sampai bila-bila mereka akan tidak redha dengan agama Islam. Mereka akan sentiasa untuk apa dia? Untuk merosakkan umat Islam. Mereka akan sedaya upaya untuk mengajak kepada orang mukmin itu ke dalam agama mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebut walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sesekali redha. Siapa mereka? Al-Yahuda wan Nasara. Hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka. Di dalam tafsir yang lain menyebut hatta millatahum, sehinggalah kamu mengikut cara hidup mereka. Memadai tuan-tuan dirahmati Allah. Musuh-musuh Islam ini, orang-orang kafir ini tuan-tuan, yang mana mereka sudah memadai sekiranya kalau kita boleh ikut cara hidup mereka. Bagaimana kita berhibur, bagaimana kita berpakaian, bagaimana dengan kita berekonomi, bagaimana dengan kita bersosial. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memadai orang kafir itu merasakan mereka telah berjaya dengan hanya kita mengikut cara hidup mereka. Tuan-tuan dirahmati Allah, berapa ramai remaja-remaja kita tuan-tuan dirahmati Allah yang terikut-ikut dengan hiburan barat tuan-tuan, dengan pakaian yang telah dipopularkan oleh barat. Kita lebih rasa suka untuk memakai pakaian yang telah diperkenalkan oleh mereka. Begitu juga dengan cara hidup mereka, berhibur. Kita rasa selesa tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kan ada di kalangan umat Islam sendiri tuan-tuan boleh mengatakan agama Islam adalah agama yang tidak terbuka. Agama lain, agama yang terbuka, bebas untuk kita berhibur, bebas untuk kita berpakaian, bebas untuk kita bersosial, tidak mengekang. Bagaimana untuk kita bersosial? Tuan-tuan dirahmati Allah, ini ungkapan yang telah dicucuk jarumnya oleh al-Yahud wan Nasara, tuan-tuan dirahmati Allah. Sehingga kan kita merasakan agama Islam ini adalah agama yang mengongkong umat Islam, agama yang tidak bertamadun, agama yang kolot dan seumpamanya. Ini yang diungkapkan oleh orang mukmin sendiri, tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa? Kerana disebabkan jarum racun itu telah pun berjaya diresapkan di dalam tubuh badan orang mukmin, tuan-tuan dirahmati Allah. Maka sebab itu Allah mengatakan walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, sehinggalah kamu mengikut agama mereka ataupun cara hidup mereka. Mereka tidak akan sesekali redha. Siapa sampai bila tuan-tuan? Sampai hari kiamat. Sebab itu Allah menggunakan walan. Allah tidak menggunakan wala tardha. La juga tidak. Lan memberi makna, tuan-tuan dirahmati Allah, kalau kita belajar di dalam bahasa Arab, menafikan selama-lamanya ilal abad. Menafikan selama-lamanya bermakna Allah Subhanahu wa taala letakkan kalimat lan itu nak menunjukkan, tuan-tuan, sampai bila-bila orang Yahudi dan Nasara itu tidak redha kepada orang Islam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi menyatakan akan datang umatku di akhir zaman yang mana mereka akan mengikut kelompok itu shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta ke satu hasta, satu jengkal ke satu jengkal, sehinggalah dia masuk ke dalam lubang biawak sekalipun maka dia akan ikut sama masuk di dalam lubang biawak. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, adakah yang kamu maksudkan itu yang masuk ke dalam lubang biawak itu lalu kelompok ini masuk ke dalam lubang biawak sama? Adakah yang masuk ke dalam lubang biawak itu al-Yahud wan Nasara? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? Tuan-tuan dirahmati Allah, nak memberikan satu gambaran kepada kita. Apabila orang Yahudi, orang Nasara memperkenalkan budaya yang mana kita rasa pelik, tuan-tuan dirahmati Allah. Orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berikan akal yang dipandu dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita melihat perkara itu pelik, tuan-tuan dirahmati Allah. Tetapi ada orang mukmin boleh ikut, tuan-tuan dirahmati Allah. Ini yang Nabi gambarkan kepada kita, tuan-tuan. Bilakah berlaku? Umat akhir zaman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam lubang biawak sekalipun orang Islam dia akan ikut masuk sama, tuan-tuan dirahmati Allah. Nak menunjukkan kepada kita mereka perkenalkan budaya mereka, lalu umat Islam, orang Muslim rasa seronok, rasa selesa, rasa gembira untuk turut serta beramal dengan budaya mereka. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kebimbangan baginda ke atas umatnya yang berada di akhir zaman. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita yang mana orang yang murtad ini keluar daripada agama Islam,
Mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah. Mereka itu balasannya yang mana Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, dan begitu juga para malaikah dan keseluruhan manusia di atas bumi ini melaknat disebabkan kekufurannya. Insya-Allah kita bagi luan azan, kita akan sambung sedikit lagi.
Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sambung sedikit lagi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang ke-88, Allah mengatakan khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya, iaitu di dalam neraka Allah. Orang kafir tuan-tuan, dia tidak akan keluar walaupun sesaat daripada neraka Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka Allah, maka dia akan kekal di dalamnya sampai bila? Sampai bila-bila. Ilal abad, selama-lamanya. Ada tak peluang sekejap untuk dia keluar daripada api neraka Allah? Maka Allah kata tidak. Dia akan kekal di dalamnya, tidak akan keluar walaupun sesaat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala jadikan dia adalah kelompok ataupun golongan yang sangat hina pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kelompok orang yang paling rugi pada hari itu. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan satu peluang walaupun sesaat untuk keluar sekejap daripada api neraka Allah. Kenapa? Untuk dia merasai azab, siksaan yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. La yukhaffafu anhumul azab. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak diringankan siksa daripada mereka. Allahu akbar. Tuan-tuan dirahmati Allah, di dalam neraka Allah tidak ada diringankan, bahkan ditambah, diberatkan siksaan di dalam neraka Allah, kerana Allah menjadikan neraka itu tempat siksa bagi orang yang melakukan dosa kepada Allah, begitu juga orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar. Sentiasa kita berdoa selepas maghrib, zikir kita, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah selamatkan kami, lepaskan kami daripada api neraka Allah. Kemudian kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, minta selamatkan kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita doa, minta kepada Allah. Bahkan di dalam Ramadan nanti tuan-tuan, kita akan sering mengulangi apa dia? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Setiap malam kita akan membaca doa ini. Ini yang disusun oleh para ulama. Doa ini dibaca pada setiap malam di dalam bulan Ramadan. Untuk apa dia tuan-tuan? Supaya Allah selamatkan kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana siksaannya begitu pedih tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali mereka yang ingin bertaubat setelah kekafiran mereka dan mereka memperbaiki diri mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebagaimana saya sebutkan tadi tuan-tuan, banyak mana dosa yang kita lakukan sekalipun, hatta keluar daripada agama Islam, kemudian dia ingin bertaubat kepada Allah untuk dia memeluk agama Islam semula, Allah Subhanahu wa taala terima keislamannya, Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya tuan-tuan. Begitulah juga dengan dosa besar yang lain yang kita lakukan, kemudian kita benar-benar menyesal dan kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha penerima taubat. Allah tidak pernah tutup pintu taubatnya untuk hamba-hambanya. Allah sentiasa mengalukan. Bahkan Allah mengatakan apa dia? Allah kasih kepada orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang mahu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sentiasa membuka seluas-luasnya pintu taubat. Cuma kita yang susah untuk nak bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa kesilapan yang kita lakukan. Maka tuan-tuan, banyakkanlah kita beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apabila nyawa sudah berada di halqum, maka pada ketika itu Allah mengatakan ma lam yugharrir, tidak akan diterima taubatnya apabila nyawa sudah berada di halqum.
tuan-tuan dirahmati Allah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebut wa aslihu, yang mana sentiasa memperbaiki dirinya, menyedari kesilapan, kesalahan yang dilakukan, maka dia memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang baik, muslim yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan rahmat kepada golongan-golongan ini. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sekira cukup sekadar itu. Insya-Allah kita akan bertemu pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang disampaikan memberikan kefahaman kepada saya, memberikan kesedaran kepada saya, dan begitu juga kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan, kita dapat menjaga ahli keluarga kita daripada anasir-anasir yang dibawa oleh Yahudi dan Nasara yang akan memecah belahkan, yang merosakkan agama kita, dan jaga keturunan kita, ahli keluarga kita, anak kita, isteri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.